Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita pada pagi ini selepas solat duha untuk sama-sama kita teruskan lagi usaha kita untuk mengutip pahala, mudah-mudahan menjadi modal, menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga, untuk Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sesungguhnya kita kumpullah banyak mana pun pahala, kita rasa banyak mana pun pahala, pasti pahala yang kita kumpul itu tidak dapat menjual ataupun tidak dapat membeli harga syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Segala amalan kita yang baik yang kita usahakan sebenarnya untuk nak jadikan sebagai tiket, jadikan kita ni orang kata layak untuk tersenarai dalam senarai hamba Allah Ta'ala yang Allah pertimbangkan untuk masuk dalam syurga. Itu sebenarnya, ya. Kita jangan sekali-kali merasakan, jangan sekali-kali aku solat ni, aku buat benda baik ni, aku dapat pahala. Memang pahala tu kita rasa kita kumpul pahala banyak-banyak, dapat syurga ni. Tak. Sekali-kali dengan nilai pahala kita tidak akan dapat masuk ke syurga. Ada sebuah hadis, sebuah kisah yang dirakamkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada sahabat kisah ni, kisah-kisah ghaib yang akan berlaku pada hari kiamat, menjadi motivasi bagi kita yang sedang menuju ke arah tu kan. Bagi Rasulullah ceritakan pada satu masa pada zaman dahulu ada seorang hamba ni 500 tahun dia buat ibadat. 500 tahun dia buat ibadat. Nak kata dia buat ibadat 500 tahun, dia duduk satu tempat, dia tak buat kerja lain. Dia tak buat kerja lain. Dia ibadat, lepas solat dia lepas solat dia zikir, lepas rukuk dia sujud, lepas tu qiyam. Tu je kerja dia. Dan bagi kebahagiaan makan minum dia tersedia. Air ada, makanan tiba buah sampai, itu Allah sediakan. Nak tunjukkan satu contoh. Lalu pada hari kiamat Allah cerita, pada hari kiamat sampai giliran dia, Allah katakan kepada malaikat, masukkan hamba aku ni birahmati, masukkan hamba ke syurga dengan rahmatku. Hamba ni dia rasa tak puas hati, bal bi'amali, bahkan dengan amal saya. Kenapa tidak dengan amalan saya? Saya sudah 5 tahun tu tahu saya dah buat banyak. Kenapa Allah kata masuk syurga dengan rahmatku? Lalu dialog tu berulang. Allah kata masukkan hamba aku dengan rahmatku. Hamba tak puas hati, dia menyampuk juga, bal bi'amali, bahkan dengan amal saya. Allah pun kalau macam tu, wahai malaikat, kau timbang amalan yang dibuat 500 tahun tu, timbang dengan nikmat yang aku bagi. Malaikat mula proses auditing, pengiraan tu. Tak ada jauh, ambil letak, ini gambaran, ambil letak amalan, timbang berat amalan satu bab. Kemudian nak ukur nikmat, tak ambil mata je dulu, baru sebelah mata letak kat situ. Kita tengok, zoom. Modal yang Allah bagi pada satu mata tu, yang hamba tu guna selama 500 tahun tu, lagi mahal daripada seluruh amalan yang dibuat selama 500 tahun. Lalu Allah kata, kalau macam tu masuk dia ke neraka. Kalau nak berkira sangat macam tu kan, masuk dia ke neraka. Apapun pendek ceritanya, hamba tu masuk balik ke syurga. Dan kisah tu menjadi pengajaran bagi kita yang sedang menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tahu letak duduknya kita di mana. Allah bagi modal pada kita dengan kesihatannya, dengan masanya, untuk Allah nak tengok bagaimana kita berniaga, nego kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Jadi kita janganlah orang kata ego sangat rasa dah cukup amal ibadah kita. Jadi amalan kita sekali lagi tidak dapat menyamal kita, melainkan amalan itu kita buat, kita usaha untuk apa? Supaya kita masuk, kita dalam qualifying, dalam pusingan kelayakan, supaya kita dapat masuk pusingan seterusnya. Allah pertimbangkan, itu dia. Dan untuk nak masuk ke pusingan yang seterusnya, supaya Allah dapat nilai kita, dia ada orang panggil strategi dia. Ada benda yang kita kena kejar, ada benda yang kita kena elak. Dalam masa sama kita buat benda baik, kita usaha buat benda baik, kita perlu sedar, perlu prihatin. Ada benda yang kita kena jauh, kita kena elak. Kita buat baik macam mana pun, dalam masa sama kita buat benda yang ni tak dapat juga, atau kita belajar sekarang macam tu. Itulah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi hadis yang kita akan baca ni ada kaitan dia. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم
syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir, rawahu Muslim. Kita masih lagi dalam membicarakan atau mengutip hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi dalam bab kisah-kisah menarik. Kali ini bagaimana Imam Nawawi bawa satu hadis yang cukup ringkas, besar maknanya kalau kita memahami letak duduk kita. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang mana pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara pun dengan mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka, memaafkan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang amat pedih. Ada 3 golongan Allah tak tengok ke dia, Allah tak cakap kat dia, Allah tak nak cakap kat dia, Allah tak nak tengok dia, Allah tak nak maafkan dia. Walahum adzabun alim, dan dia akan ditimpa azab yang amat pedih. Siapa 3 golongan ni? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, malikun kadzab, penguasa yang suka berdusta. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Itu antara tips yang Rasulullah SAW bagi pada kita. Kita dalam usaha nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat baik dalam sama, jangan kita masuk dalam golongan-golongan yang automatik lah. Dia TNC dia, golongan-golongan ini tidak dapat masuk syurga. Ini gambaran yang Rasulullah SAW bagi itu cukup dirasai mungkin pada orang zaman dahulu. Bagaimana satu orang, kita bayangkan dalam program, dalam majlis keramaian, ada golongan yang, kalau tuan-tuan bayangkan Najib datang contoh kata, biasa pemimpin datang, dia tak kenal dia siapa semua kan. Kita datang, oh dia bersapa semua. Kita pun orang yang kena sapa, kena salam tu, oh perasan lebih lah. Oh dia kena aku, dia salam aku kan. Padahal dia tak kenal pun kita. Tapi itulah katanya kebiasaan untuk kita fahami. Kita dalam satu majlis keramaian, datang seorang besar, orang besar pada satu majlis tu, dia akan sapa siapa saja. Akan sapa siapa saja. Oh, apa khabar ni? Macam mana nak tengok anak kecil je, apa khabar kan? Itu biasa. Kita pun rasa terhormatlah juga untuk ni. Tapi bayangkan, dalam ramai-ramai itu ada golongan yang mana orang besar ni memang secara dia raih ke semua, tapi ada orang ni dia tak nak tengok langsung. Buat tak tahu. Nampak orang tu, dia buat tak tahu tu, buat paling ke lain. Rasa macam hina sangat kan? Hina sangat. Begitu juga pada perhimpunan, di keramaian besar, di akhirat nanti. Macam tu juga dalam ramai-ramai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ada golongan yang gambaran je, ada golongan yang Allah tak nak tengok langsung, tak nak cakap langsung. Dahsyat tuan-tuan. Antara 3 kelompok manusia ni, syaikhun zanin, orang tua yang berzina, dah rasa dah kahwin dan sebagainya, berzina lagi, kita minta jauh tuan-tuan. Wa malikun kadzab, penguasa yang berdusta, tak kira yang memegang proses ini kan, ketua yang berdusta. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong, dalam miskin sombong lagi. Saya tak nak ulas satu persatu ini, cuma saya nak sebutkan sini sebagai tambahannya. Lafaz salasatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini lafaz 3 golongan yang Allah tak akan tengok, tak akan cakap, tak akan maafkan. Ini sebenarnya ada banyak dalam hadis-hadis yang lain. Pada satu ketika Rasulullah sebut ni ada 3 golongan yang Allah tak akan cakap, tak akan tengok. Lalu Rasul sebut 3 yang lain. Pada kesempatan lain Rasulullah sebut ada 3 golongan yang macam disikiskan, iaitu 1, 2, 3. Yang lain daripada 3 ni. Kalau kumpul-kumpul tu ada banyak. Itu menunjukkan sebenarnya tidak terhad pada 3 ni. Tinggal lagi kita kena cari siapa golongan-golongan ni. Rasulullah cakap dalam satu situasi untuk kita ingat. Mudah. Oh 3 golongan. Set 3 golongan ni. Nanti satu masa nanti Rasul cakap ada 3 lagi golongan yang Allah takkan kita pun ingat set 3 lagi. Supaya kita mudah ingat, supaya kita ada senarai itu, supaya kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga jangan tak termasuk dalam golongan ini. Mudah-mudahan tuan-puan ada manfaat daripada hadis untuk sesi ringkas yang kita baca berdasarkan Riyadhus Shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.